Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik, cikgu akan terangkan mengenai tajuk olahraga dalam buku teks PJPK tingkatan 1. Right. Jadi semua boleh buka muka surat 76 dalam buku teks. Okey. Hari ini cikgu akan bagi tahu mengenai pengenalan dahulu. Okey. Kita kena kenal dulu apa itu olahraga, lepas tu baru kita akan pergi ke kemahiran-kemahiran yang terlibat dalam sukan olahraga. Okey. Nah, sini awak boleh tengok yang cikgu tengah tunjuk ni adalah pengenalan, iaitu olahraga merupakan salah satu sukan tertua di dunia pada tahun 776 sebelum Masihi. Okey. Ini dia kata maksudnya sukan olahraga ni memang dah lama dimainkan di dunia semenjak sebelum Masihi lagi. Okey, jadi sekarang adalah kita sekarang berada pada tahun 2021 Masihi. Maksudnya 776 sebelum Masihi, dia nak bagi tahu kita bahawa sebelum 2021 tahun yang lepas pun dah ada dah sukan olahraga ni. Okey. Jadi kalau untuk pengetahuan awak juga, first Olympic yang ada, maksudnya Olimpik moden, diadakan pada tahun 1896 dekat Athens. Sekejap. Yang gambar belah kanan ni, itu adalah Olimpik yang pertama di dunia, Olimpik moden pada tahun 1896, dan ada beberapa acara sahaja. Alright. Jadi tengok dekat perenggan kedua. Okey, tahun 1906, Para Athletics Association buat pertama kalinya telah menganjurkan pertandingan olahraga di Ipoh secara formal dan teratur. Okey, lepas tu kita tengok dekat ayat yang seterusnya, iaitu Empire's Games. Okey, Malaya telah mempunyai barisan atlet dan telah mengorak langkah dengan menghantar pasukan olahraga untuk menyertai pertandingan Empire's Games di Cardiff, Great Britain. Okey, Great Britain dekat London. Okey. Jadi Empire's Game ni dulu dipanggil Empire's Game, sekarang ni kita panggil Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth, kalau kamu nak tahu, Malaysia pernah jadi tuan rumah pada tahun 1998. Alright. Jap. Ini Cardiff. Jap, sorry. Okey. Gambar belah kiri ni adalah sukan Empire's Game di Cardiff. Ini gambar lama ni, pada tahun 19 berapa tadi dia kata? Tak silap cikgu 1956 kot kalau tak silap. Alright. Ini antara gambar-gambarnya. Okey, untuk pengetahuan kamu, ini adalah perasmian Sukan Commonwealth di Malaysia tahun 1998. Boleh search dekat Google, ada banyak gambar. Alright. Sukan Commonwealth ni, apakah maksud Commonwealth adalah negara-negara yang pernah menjadi jajahan British. So negara-negara Commonwealth lah dia kata, dia panggil. Ni adalah Ella. Kenapa cikgu letak gambar Ella ni? Sebab dia yang nyanyi lagu. Kalau kamu pernah dengar lagu Standing in the Eyes of the World, dia lah yang nyanyi tahun 1998. Tapi time tu umur dia baru 30 kot, 30-an. Sekarang dia dah 55 dah. Dah tua dah. Ni dia nyanyi ni masa Malaysia jadi tuan rumah Sukan C dulu. Masa tahun 2017 kalau tak silap. Okey. Jadi seterusnya maklumat, ni kira pengetahuan am lah. Alright. Malaysia menghantar pasukan olahraga untuk menyertai kejohanan Sukan Asia kali keempat di Jakarta. Lepas tu MSSM, semua dah ada sukan olahraga dah sekarang. Okey, seterusnya kalau kita dah tahu pengenalan dia, kita kena tahu sukan olahraga ni main dekat mana pula. Okey, jadi ini adalah gambar Raja Gelanggang, trek dan balapan. Tengok kat sini. Ini dia punya trek lah.
Ini tempat hammer throw. Tempat hammer throw ni biasanya dia akan ada jaring sekeliling dia. Nanti kalau ada masa cikgu akan tunjuk. Ni short part. Short part ni apa? Short part ni adalah lontar peluru. Okey, javelin throw, rejam lembing, dan juga long atau terlampau jam, lompat kijang dan juga lompat jauh. Lompat tinggi dekat sini, high jump. Biasanya susunan dekat stadium ataupun dekat acara track, acara olahraga, macam ni lah dia punya susunan-susunan acara. Kadang-kadang orang tengah lari tu ada orang tengah main lompat tinggi. Tapi kalau ada orang tengah buat rejam lembing, sukan lain tak boleh main. Dia untuk faktor keselamatan. Sebab pernah jadi ada orang tercucuk dekat tercucuk lembing tu lah. Sebab dia mainkan acara sekali kan, tak boleh, bahaya. Jadi ukuran sepanjang track ni track ni adalah sepanjang 400 meter satu lap. Ni ada tulis kat bawah ni. Okey, kita dah tahu acara-acara dalam olahraga. Lepas tu dia orang punya gelanggang macam mana apa semua kan. Kalau ada rezeki cikgu tunjuklah gambar nanti short part macam mana, sebab kita akan belajar lepas ni. Larian pecut, lompat tinggi dan juga lontar peluru. Okey, 3 dulu untuk form 1. Nanti cikgu akan terangkan. Ni adalah penanda-penanda untuk garisan mula dan garisan penamat dalam track. Cikgu zoom jap. Okey. Biasanya dekat sini kamu boleh tengok ni 100 meter punya start. Kat sini. So kalau 100 meter ada kat sini, biasanya grandstand dia akan ada kat sini. Grandstand tu apa? Grandstand tu adalah tempat penduduk, penyokong atau penonton. Kalau kamu tengok ada stadium yang dia ada dekat sini je tempat duduk dia. Belah sini tak ada. Biasa acara 100 meter ni dia akan dekat dengan grandstand lah, supaya orang dapat tengok acara yang paling best sekali dalam olahraga adalah acara larian pecut 100 meter. Okey, itu 100 meter. Yang lain kita tengok kat sini. Dekat sini kenapa dia susun merah-merah tu? Kenapa dia tak susun sekata macam 100 meter? Okey, sebab kalau dia start dekat garisan yang lorong nombor 2 ni 1 2 3 4 5 6 7 8 kan. Lorong 1 2 3 4 5. Kenapa dia punya penanda mula dia lain-lain? Sebab ukuran track dia tak sama. Kalau radius dia makin kecil dekat ujung ni, kalau radius dia makin kecil dekat ujung ni, dia punya jarak larian memang akan berbeza. Maksudnya yang lorong nombor 1 ni yang paling dekat lah. Okey, pusingan dia. Jadi nak adil, dia akan buat macam ni. Titik mula lorong 1 dia yang paling belakang sekali. Titik lorong mula untuk lorong 8 yang paling depan sekali. Sebab dia yang paling jauh kan. Takkan yang lorong 1 dengan lorong 8 ni dia tak sama ukuran. Sebab dia lagi besar kan, kalau ikut logiknya. Apa lagi? So, kat sini tu garisan mula untuk apa? Ada 400 meter, 800, 200, 4 kali 100 meter relay. Relay ni apa? 4 kali 100 bergilir lah maksudnya. Okey, 4 kali 100, 4 kali 200, 4 kali 400. Semuanya start dekat sini, dekat garisan merah tu. Okey, apa lagi? Okey. Track length of 400 meter is measured 300 mm from inner edge of lane 1, lane 1. Maksudnya ukuran 400 meter tu adalah pada lorong yang pertama. Maksudnya lorong kedua, 3, 4 sampai 8 tu memang dia akan besar sikit lah. Sebab itulah dia dia ada garisan permulaan yang berlainan. Alright, so ni group start 10,000 meter. Group start ni apa? Biasa kalau 10,000 meter ni dia akan gerak sekali ramai-ramai, macam berkelompok, macam marathon. So dia akan berkumpul dekat sini, dekat garisan kuning tu.
Jadi kalau 10,000 meter dia orang start kat sini. Kalau bila dia orang start je, dia orang terus boleh masuk dekat lorong satu. Lorong satu ni. Macam tu. Lepas tu kalau 4 kali 400, dia start macam ni. Dia start macam ni sampai habis pun sama juga. Dia tak ada ni, dia tak ada masuk ke lorong satu balik. Okay, ni 200 meter. 200 meter kenapa start kat sini? Sebab dia memang finishing line dia memang dekat sini je. Dekat ni. Ya Allah, jap. Kat sini. Finishing line dia sentiasa ada kat sini. 100 meter habis kat sini. 200 meter habis kat sini juga. 10,000 meter ni pun akan habis kat sini juga. Ni sebab tu 4 kali 100, 4 kali 200. Yang kat sini ni semuanya akan habis kat sini. Dia letak finishing line dekat situ. Okey. Ini adalah material track. Biasanya track larian ni dia akan pakai lantai getah yang boleh menafas. Orang kata breathable kan. Breathable tu maksudnya bila kita pijak tu dia akan naik balik. Macam tu lah. Dan dia ada banyak jenis kualiti dan juga warna. Biasa kita akan tengok warna merah dan juga warna biru. Lepas tu kualiti getah dia berlainan lah, mengikut harga. Alright. Jadi setakat tu saja pengenalan untuk sukan olahraga. Nanti cikgu akan sambung dengan topik larian pecut pula. Okey, terima kasih.